أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa lagi dengan halaqah kita untuk nak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nak memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan sebab kita ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan menambah kekasihan kita dan juga cintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kepada Nabi, kalaulah kita tanya semua setiap orang Islam, adakah kamu cinta kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya mereka akan jawab bahawa aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang Islam mana-mana dalam dunia ini yang mana dia kata ataupun dia ucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tak ada orang mana yang ucap dua kalimah syahadat ini melainkan dia akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kepada Nabi adalah satu perkara yang sangat penting kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah sebenar kalaulah kita tidak beriman kepada Nabi dan juga beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sama ada sahabatmu dan juga orang yang akan datang selepas daripada sahabatmu, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jikalau kamu semua tuhibbunallah, cinta kepada Allah Taala, kasih kepada Allah Taala, rak Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah aku. Hei Muhammad, royaklah kepada umatmu, kata ikut aku kalau mengkasih kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan kasih kita? Kita kasih kepada Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan kasih kepada kita, Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Kita
maksud ayat yang tadi yang kita baca itu menunjuk bahawasa ataupun memberitahu kepada kita bahawasa kalaulah kita kasih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang kita kena tatbik ataupun patibat beramal apabila kita cinta kepada Allah, iaitu kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana risalah Allah Taala, perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada Al-Quranul Karim, siapa yang sampai kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari hajar kita tentang Al-Quran. Gapo yang Allah Ta'ala suruh kita dalam Al-Quran, Nabi mari royak kita, Nabi tamuh faham ayat Al-Quran itu kepada kita untuk kita faham mudah tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga perintah Allah Ta'ala dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi mari hajar kita, maka kita ikut. Kerana Allah Ta'ala ayat dalam Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo yang Nabi bawa? Nabi bawa Quran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi sapa kepada umat dia, dan Nabi mari royak. Nabi mari royak kata Allah Ta'ala suruh gini. Nabi mari royak kata tu hell. Allah Ta'ala lari gini, suruh kita jauh. Itulah yang Nabi mari royak kepada kita. Gapo yang Nabi bawa mari, kita kena beramal. Duduk ikut yang Nabi SAW royak. Dan juga wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo yang Nabi larang, kita jauhilah daripada perkara-perkara itu. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada ruangan kita untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Tujuan kita apa? Untuk menambah cinta kita kepada Nabi, yang pertama. Yang kedua, untuk kita nak kenal tentang Nabi SAW. Kerana sunnah-sunnah iaitu qaulun Nabi SAW wa fa'luh wa taqriruh wa sifatuh al-khuluqiyah wal khalqiyah. Kerana hadis Nabi, sunnah Nabi yang kita sedang duk mempelajari sekarang, iaitu benda yang sakut dengan Nabi SAW. Kerana kita adalah umat yang datang, yang belakang-belakang, kadang-kadang kita tak kenal. Kita bukan orang seperti sahabat Nabi SAW yang mereka hidup bersama dengan Nabi, kenal Nabi, dengar perintah Nabi, dengar larangan Nabi SAW, dan juga kasih mereka kepada Nabi SAW. Kita tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain untuk kita nak cinta kepada Nabi melainkan kita mempelajari sunnah Nabi SAW serta ikut sunnah Nabi SAW. Kalaulah kita sekadar dakwa kata kita kasih Nabi, kita rak Nabi SAW, teramai ke siksa sunnah konten Nabi SAW, teramai ke peribatan sunnah konten Nabi SAW, tak akan dikira kata kita cinta kepada Nabi hakikat sebenar. Kita bukan orang yang cinta kepada Nabi ramai cai pen kontiraktan Nabi SAW yang tajing tahan orang mai seksa, ramai man seksa perawatan Nabi, kekap ciwak perawatan Nabi, sirah sunnah kata Nabi SAW, kata kamput tuk sing tuk yang duk sakut dengan Nabi SAW. Kerana itulah kita mudah-mudahan ruangan kita pada setiap petang pada hari Jumaat ini, kita mempelajari satu hadis saja setiap minggu, kita akan menambah kasih kita kepada Nabi SAW. Kita akan mentajdid, membaharui iman kita kepada Nabi SAW. Kerana hari kiamat nanti kita akan bangkit bersama dengan siapa? Dengan orang yang kita kasih dan juga orang yang kita cinta, seperti mana hadis yang diriwayat oleh Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bangkit pada hari kiamat nanti bersama dengan orang yang kamu kasih ataupun cinta. Hadis senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita mempelajari pada hari ini mengenai dengan hadis nombor 19 daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita sekarang duk mempelajari hadis Nabi daripada kitab Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf yang mati pada tahun 676 Hijrah. Kitab yang sangat berharga, kitab yang sangat cantik, kitab yang pasti kita bagi setiap orang Islam kena kitab hadis yang pertama.
Orang-orang Arab kita dah royak dulu, orang-orang Arab dah, apabila mereka hafal Quran, mereka akan mula dengan hafal hadis, dan kitab pertama yang mereka akan mula hafalkan dia iaitu kitab 40 hadis Al-Imam An-Nawawi. Kitab yang sangat berharga. Kitab yang mana sekarang di dalam dunia, seluruh dunia ini, berapa juta orang Islam yang menghafalkannya di dalam dada. Allahu Akbar. Kitab yang sangat berharga. Kitab yang penulis dia, pukian dia sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kitab ini berapa bahasa yang diterjemahkan dalam dunia ini. Tidak ada bahasa mana dalam dunia ini, bahkan kitab ini akan diterjemah untuk orang Islam di dunia itu, di tempat negeri itu, di kampung itu, dapat nak faham hadis-hadis tentang Islam, tentang mabani Islam. Islam bina di atas hadis-hadis yang penting ini, yang Imam Nawawi himpunkan kitab ini untuk kita. Jazahullahu anna khaira wa 'anil muslimin khairan jaza. Kita minta doa kepada Allah Taala. Allah Taala balas kepada Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Kita hari ini pada hadis nombor 19. Nombor 19 kita bersama dengan hadis. Hari ini adalah hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat, seorang pemuda sahabat, seorang tokoh sahabat, seorang yang alim mengenai dengan ilmu tafsir, alim mengenai dengan tafsir-tafsir Quran, seorang sahabat yang alim tentang hadis Nabi, seorang sahabat yang hafal hadis Nabi SAW banyak, iaitu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Nawawi kata, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis inilah yang diriwayat oleh seorang sahabat Nabi dan juga diriwayat juga dalam kitab salah satu kitab hadis yang sangat penting, iaitu kitab Sunan Tirmizi ataupun kitab Jami' bagi Imam At-Tirmizi, bagi Imam At-Tirmizi yang mati pada tahun 279 Hijrah. Al-Imam Tirmizi yang kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kita dah royak dulu hadis hasan sahih, iaitu hadis yang datang Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh ulama hadis mati pada tahun 852 Hijrah, dia kata, gapo maksud perkataan Imam At-Tirmizi apabila dia kata hadis itu adalah hadis hasan sahih? Ibn Hajar Asqalani dia kata, kalaulah hadis ini datang satu jalan saja, hadis ni datang satu jalan saja, ada satu jalan saja yang datang, Ibn Hajar kata hadis ni ulama khilaf. Setengah ulama kata hadis ni hadis hasan, setengah ulama kata hadis ni adalah hadis sahih. Kita dah royak dulu apa maksud perbezaan di antara sahih dan juga hasan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa peringkat hadis Nabi SAW secara umum adalah yang paling tinggi sekali, iaitu hadis sahih. Dan hadis sahih ataupun dalam bahasa Syiah kita kata hadis titutang. Dan juga hadis yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan iaitu hadis yang duduk peringkat D, yang peringkat baik, yang boleh kita beramal dengan hadis hasan juga. Kedua-dua hadis ini, hadis hasan dan juga hadis sahih,
adalah hadis yang makbul di sisi ulama hadis. Hadis yang diterima, dapat kita nak beramal ataupun buat jadi laktan, buat jadi hujjah dengan hadis hasan dan juga hadis sahih. Hadis sahih iaitu hadis yang saringan dia ni contoh sanad dia mula daripada Imam Tirmizi, tugu Imam Tirmizi sehingga kepada sahabat Nabi dan juga sahabat Nabi ambil daripada Nabi. Sanad dia dengar seorang-seorang tu secara dengar sungguh. Tak ada seorang mana ni dakwa saja kata dia dengar daripada guru dia itu, bahkan guru dia itu dah mati, belum dia wanak lagi ataupun belum dia jumpa lagi. Mesti kena perawi ataupun orang riwayat hadis ning anak murid dia sama dengan tu guru dia kena jumpa sungguh. Jumpa sungguh. Ulama akan tahu kata dua orang ni jumpa mana, tahun mana, negeri mana. Kerana ulama hadis tulis belaka. Anak murid dia misalnya Imam Tirmizi wanak di mana tahun mana, dan juga rehlah musafir dia pergi ngaji hadis negeri mana ratik sehingga dia mati. Tahun 2200 ning dia masuk negeri ning, 200 lebih ning seterusnya dia masuk negeri ning, dan juga ngaji ulama dalam negeri itu yang hebat kena boleh sebut belaka ulama hadis. Ulama hadis buat kajian belaka, makna kata kena jumpa sungguh. Ini merajaah sekali lagi untuk nak kenal gapo hadis hasan dan juga gapo hadis sahih. Dan juga orang yang riwayat hadis, kalaulah mula daripada tok guru Imam Tirmizi sehingga kepada tabi'in ataupun sahabat, 5 orang ni kena siqah belaka. Orang yang tak kecek bohong. Kena siqah, dipercayai oleh ulama hadis. Tak bohong. Tak bohong kat tanah Nabi tu ciri ada. Dia dengan manusia sendiri pun bukan orang yang biasa dia ni, orang yang suka kecek bohong tak. Itu orang yang riwayat hadis hasan dan juga orang yang riwayat hadis sahih. Dan juga syarat yang kedua, inilah mula perbezaan di antara hadis hasan dan juga hadis sahih. Hadis sahih, orang yang riwayat hadis sahih ni kena ngapa ingat sungguh. Kuam dia ingat dia ni kena kuat sungguh. Manakala hadis hasan ni, orang yang riwayat hadis hasan ni ingat dia kurang sikit. Tak sama dengan orang yang riwayat hadis sahih. Tak sama dengan orang yang riwayat hadis sahih, maka hadis dia ya adalah ulama dia tak peringkat mana ingat seorang ni nak jadi ataupun nak hukum hadis dia yang dia riwayat jadi hadis hasan. Kalau 5 orang dalam sanad itu 5 orang, seorang sahaja yang ingat kurang, maka hadis tu pun kena jadi hadis hasan. Walaupun seorang kena orang ingat kuat belaka 5 orang ataupun 6 orang ataupun 4 orang yang nak jadi hadis sahih semua. Allahu akbar. Ulama sangat berjasa kepada kita. Sungguh mereka usaha mereka untuk nak jaga hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Pilih lagi, cek lagi. Cek tak seri benar palsu, benar bohong kat atas Nabi sampai kepada kita, untuk takut nak Islam ni masuk benar-benar yang cemar masuk dalam al-Islam ataupun ajaran Islam. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, hadis itu tak ada benda pelik-pelik dalam hadis tu. Yang benda pelik itu dan yang tak nampak buat hadis itu jadi hadis dhaif, dan juga hadis itu tak berselisih dengan orang-orang lain. Tak berselisih dengan orang lain. Itu hadis yang kita kata Imam Tirmizi kata atas hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ibn Hajar kata kalaulah datangnya satu jalan, maka ulama khilaf. Seorang ulama kata sahih, seorang ulama kata hasan. Maka Imam Tirmizi kata pakai hasan sahih selalulah, 50% hasan, 50% sahih. Dan juga Ibn Hajar kata kalaulah hadis ini datangnya 2 jalan, maka jalan pertama hasan, jalan yang kedua jalan sahih. Kerana kita dah rakyat semua, hadis ni bukan datang satu jalan saja. Hadis ni kadang-kadang kita pergi cek. Satu hadis saja puluh-puluh jalan. 20 jalan, 10 jalan datang mari nak sampai kepada jumpa sahabat. Kerana anak murid sahabat, berapa orang anak murid. Dan juga anak murid sahabat itu, anak murid dia tu, berapa orang, puluh-puluh anak murid pula. Nak sampai hadis itu kepada kita ni banyak jalan sangat. Banyak jalan sangat. Maka kita ingatlah bahawa kita royak tadi bahawa Ibn Hajar kalaulah hadis ini datang satu jalan saja, ulama khilaf hadis ni hasan, setengah ulama kata hadis sahih. Kerana benar ini cek hadis, tuasak hadis ini adalah benar ijtihad.
Benda wini cai, benda ijtihad ulama. Ulama dulu dia paling kuat sikit cek. Ulama belakang lebih genah sikit cek tak sama hukum. Maka itu adalah ijtihad ulama. Kalaulah ulama mana dia ijtihad dan juga hukum yang dia ijtihad itu betul, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Kalaulah ijtihad ulama mana dia salah, tetapi dengan sebab dia ijtihad demi ikhlas kerana Allah Ta'ala dan juga untuk nak menjaga ajaran dan juga syariat Islam, dia akan dapat pahala juga dalam satu pahala kerana dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dia tidak ijtihad kerana untuk nak membinasakan syariat ataupun ajaran Islam, tak. Tetapi demi untuk nak menjaga Islam, dia cek. Itu perkataan Imam Tirmizi yang kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas, yang mana gelar dia dalam Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi kata Abul Abbas. Ini gelar dia. Dia nama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Manakala Nabi SAW nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau kita panggil Nabi dengan Abdullah bin Abbas ni jadi gapo? Kalau bahasa Sia ni jadi luk pi luk nong. Nabi dengan Abdullah bin Abbas ni jadi luk pi luk nong. Kerana Abdullah pak kepada Nabi SAW dan juga Abbas pak kepada Abdullah, jadi adik kakak. Jadi adik kakak yang ayah kedua itu adalah Abdul Muttalib. Tetapi Abdullah bin Abbas dia wanak sebelum Nabi hijrah kepada Madinah 3 tahun. Nabi hijrah kepada Madinah Al-Munawwarah, semasa Nabi hijrah itu Abdullah bin Abbas umur dia hanya 3 tahun saja. Dan juga Nabi SAW mati pada tahun yang ke-10 hijrah. Masa itu Abdullah bin Abbas umur dia hanya 13 tahun saja. Ada setengah riwayat kata dia umur 15 tahun. Abdullah bin Abbas seorang pemuda sahabat Nabi SAW yang duduk bersama dengan Nabi SAW berapa tahun saja, tetapi dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang ngapa hadis Nabi SAW paling banyak sekali selepas daripada Abu Hurairah, bersama dengan Abdullah bin Umar, sahabat yang ngapa hadis Nabi ramai juga. Ni orang sahabat Nabi yang mereka hafal ataupun ngapa hadis Nabi SAW paling banyak sekali, mula daripada Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, pia lagi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang ngapa. Mereka itu sahabat Nabi yang paling ngapa hadis Nabi SAW banyak sekali. Dan juga Abdullah bin Abbas adalah pemuda yang Nabi SAW satu kali Nabi berdoa kepada Abdullah bin Abbas. Nabi pegang bau dia, setengah riwayat kata pegang tangan Abdullah bin Abbas dan juga berdoa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi SAW berdoa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, memberilah kefakihan, faham tentang agama Islam ni kepada Abdullah bin Abbas. Dan juga wa 'allimhu ta'wil, dan juga Nabi doa wa Abdullah bin Abbas ni pana ada kuam camnankan ataupun pakar di dalam bidang at-tafsir, at-ta'wil iaitu at-tafsir. Dengan sebab itulah Abdullah bin Abbas digelar oleh ulama kata dia adalah hibrul ummah. Hibrul ummah ni hibr ni apa? Nama bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga satu gelar dia juga terjemahanul Quran. Orang yang terjemah Quran, tafsir Quran. Kalaulah kita pergi baca kitab tafsir mana-mana, kita akan jumpa setiap ayat akan perkataan Abdullah bin Abbas. Tidak lalu ayat mana dalam Quran, kita akan jumpa dalam kitab tafsir itu perkataan Abdullah bin Abbas, mari tafsir ayat-ayat itu. Abdullah bin Abbas adalah orang yang Nabi SAW berdoa kepada dia. Dan juga Abdullah bin Abbas dalam hadis ni kita akan dapat tahu juga bahawa Nabi SAW wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Dia selepas daripada Nabi SAW wafat, umur dia hanya 30 tahun sahaja. Dan juga dia adalah seorang sahabat yang suka berilmu, suka cari ilmu. Suka cari ilmu
hingga selepas daripada Nabi SAW mati pun dia suka cari ilmu. Satu hari dia pergi kepada seorang sahabat Nabi SAW. Dia tahu kata sahabat Nabi SAW seorang ni orang yang banyak dengan ilmu. Dia banyak ngapa hadis Nabi SAW. Abdullah bin Abbas pergi cari dia pada masa solat Zuhur. Selepas daripada maya Zuhur sudah, Abdullah bin Abbas pergi kepada rumah sahabat sore itu, yang dia suka kata sahabat sore ning ada ilmu ngapa hadis Nabi SAW banyak. Pergi sampai kepada rumah sahabat tu ya. Sampai selepas Zuhur, pergi duduk depan rumah, nampak pintu kunci. Pintu tutup, maka dia tak wani nak gah pintu. Nak gah pintu rumah sahabat sore itu kerana bimbang takut sahabat sore itu sedia-sedia duk tidur ataupun qailullah selepas solat Zuhur. Lalu Abdullah bin Abbas dak harap abalah mana mari dah ni nanti depan rumah. Nanti depan pintu sahabat sore itu. Nak panggil takut tidur, nantilah. Abdullah bin Abbas nanti sahabat sore itu sampai ke masuk waktu asar. Pergi selepas semaya asar, pergi sampai rumah sahabat sore itu, tak wani nak gah pintu. Nanti sahabat sore itu, nanti dia keluar sehingga sampai waktu asar. Maka sahabat tu sore itu buka pintu, keluar daripada rumah dia untuk nak pergi kepada masjid untuk nak solat asar. Buka pintu sudah, jumpa Abdullah bin Abbas tu nanti depan pintu rumah. Abdullah bin Abbas nanti depan rumah. Sahabat sore itu tanya kepada Abdullah bin Abbas, "Hei Abdullah bin Abbas, ya bin Abbas, hei anak kepada Abbas, mari apa rumahku, mari cari ku ada gapo?" Abdullah bin Abbas rakyat kata, "Aku dengar kata mung ni seorang sahabat Nabi yang tua, yang besar ni, yang tua ni, kibar sahabat, yang awuso ni ada ilmu banyak. Ngapa hadis Nabi banyak sallallahu alaihi wasallam? Aku mari cari mung, minta mung ni ambil kuah dia nak murid dan juga hajar ilmu, sebar ilmu dan juga sebar hadis Nabi SAW kepada aku." Sahabat tu jawab bala mana, "Hei ya bin Abbas, hei Abdullah bin Abbas, buat apa mu tarik adikku molek-molek? Aku akan pergi cari mu sampai rumah kerana mu ni adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi SAW. Patut aku lagi cari mu, bukan mu mari cari aku kena melia mu. Kerana mu ni adalah daripada ahli bait Rasulullah SAW, keluarga Nabi SAW." Tapi Abdullah bin Abbas jawab belah mana, "Innal ilma yu'ta wa la ya'ti." Dia panggil sahabat saya itu, sesungguhnya ilmu ini kena cari dia, bukan ilmu mai cari kita. Ilmu kita kena cari ilmu, bukan ilmu mai cari kita. Allahu Akbar. Itu Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, pemuda. Semasa tu umur berapa belas tahun saja. Orang kata semangat untuk nak mencari ilmu dan juga hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita kena cari, bukan ilmu mai cari kita. Allahu Akbar. Dan juga satu kali semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, dan juga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mati juga, datangnya Khalifah Umar ibn Khattab. Umar datang, Umar ibn Khattab datang. Semasa Umar jadi khalifah tu, Abdullah ibn Abbas umur dia tak sampai 20 tahun ataupun 19 tahun saja. Umar tengok kepada cidik Abdullah bin Abbas. Umar tengok kepada faqih, bijak sana Abdullah bin Abbas ini. Umar acak kali Umar ni panggil Abdullah bin Abbas masuk ataupun jalan sama, gimana ambil Abdullah bin Abbas sama dengan Umar bin Khattab. Datang satu kali syarat, percum satu kali, Umar bin Khattab panggil kibar sahabah, sahabah yang tua-tua, umur-umur tua-tua tu, panggil syarat, dan juga heret Abdullah bin Abbas masuk dalam syarat itu juga. Selepas daripada Umar heret Abdullah bin Abbas masuk syarat, sahabat yang tua-tua tu, Hakim bin Hizam, sahabat lain lagi, tengok kepada Umar. Umar, wa masuk apa Abdullah bin Abbas? Wa masuk apa budak ni? Umur tak apa 20 tahun, wa masuk syarat apa? Bahkan syura ataupun sepah syura ataupun tepat syarat sahabat, kini dengan orang-orang ataupun sahabat yang umur banyak, umur tua saja. Tapi hari ini Abdullah bin Abbas dimasuk oleh Umar ibn Khattab. Tak nampak lagi, Umar tak wiri.
Sebab gapo? Takwi jawab pai lagi kepada sahabat tua-tua tu, sebab gapo Umar ibn Khattab buat masuk mari. Sehingga mula syarat gapo siap. Umar tanya soalan kepada Abdullah bin Abbas. Satu soalan. Hey Abdullah bin Abbas, aku ada satu soalan yang aku ni nak tanya semasa Nabi dah dulu. Sebelum Nabi nak wafat tu, aku nak tanya Nabi SAW dah, tapi tak wani nak tanya Nabi SAW. Bahawasa tentang ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turun, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Umar tanya kepada Abdullah bin Abbas, "Hey Abdullah bin Abbas, gapo maksud ayat ni yang Allah Ta'ala nak royak? Allah Ta'ala turun ayat ni, gapo maksud dia?" Setengah orang tafsirkan ayat ini kata, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila Islam, tentera Islam ataupun umat Nabi Muhammad SAW buka tempat-tempat mana, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas, orang Islam masuk ramai ni, minta fasabbih, tasbih kepada Allah Ta'ala dan juga beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini tafsiran yang diberi oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Umar ibn Khattab tanya kepada Abdullah bin Abbas, "Aku nak dengar pendapatmu, hai Abdullah bin Abbas. Aku nak dengar tafsir ayat ini daripadamu, hai Abdullah bin Abbas." Abdullah bin Abbas jawab balas mana? Sesungguhnya ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW untuk nak royak ataupun nak royak masa mati Nabi telah dekat, telah hampir dekat. Alamatu ajalik, alamat sanyan mati Nabi SAW ni dah dekat. Kerana apabila idza jaa nasrullah, mana Islam benar, Islam boleh buka negeri-negeri mana, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan juga orang masuk Islam ramai. Menunjuk bahawa kerja Nabi, kerja dakwah Nabi ni, ramai dah orang masuk Islam, Islam dah sebar belaka. Menunjuk bahawa Nabi, masa Nabi mati ni sangat dekat, tak lama Nabi akan tinggal kita. Allahu Akbar. Umar ibn Khattab tengok kepada jawab Abdullah bin Abbas. Umar kata, aku tak biasa dengar jawab pening, melainkan munglah, daripada munglah orang yang pertama tafsiran tentang ayat ini. Bijaksana Abdullah bin Abbas. Siapa ke Umar gelar kepada Abdullah bin Abbas bahawa dia adalah innahu fatal kuhul. Dia adalah pemuda yang fikirkan ni sepuluh tua, awuso, yawa cantik awuso. Abdullah bin Abbas fatal kuhul walahu lisanun saul. Dan juga bagi dia ni, samrap kau ada lidah yang suka tanya. Abdullah bin Abbas, lidah dia ni suka tanya. Ada gapo tanya, ada gapo nak tahu, pergi cari sahabat mana yang ada ilmu mengenai dengan ni, tanya sahabat tu. Pergi cari sahabat tu. Dengan sebab ni lah, dengan sebab dia tanya banyak. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala perintah apabila kita tak tahu, suruh tanya orang tahu, suruh tanya ulama yang tahu hukum tentang perkara yang kita nak tanya. Abdullah bin Abbas jenis yang suka nak mencari ilmu. Kita dah ayat tadi perkataan dia, innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu kena dicari, kena ditanya, bukan nanti tu guru mai cari kita, bukan. Itu bukan sifat penuntut ilmu yang sebenar. Bukan penuntut ilmu yang sebenar. Abdullah bin Abbas, ini sejarah Ibn Abbas pun panjang dah. Itulah Abdullah bin Abbas yang dia ni suka, dan juga walahu lisanun uqul, dan lisanun saul wa qalbun uqul. Dan juga hati dia ni adalah hati yang luas, yang faham sungguh tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia mati pada tahun 68 Hijrah di Taif. Bagi orang yang biasa pergi umrah ni, dia akan pergi ziarah kepada satu wilayah, satu tempat yang nama tempat Taif. Yang tempat Taif ni naik bukit yang jauh daripada Makkah, lebih kurang 60 ataupun 80 kilo. Naik kepada bukit, kawasan bukit tinggi tinggi sangat bukit dia, dan juga suasana di sana ni sangat sejuk. Taif sangat sejuk. Yang mana orang kata di Taif ni, di wilayah ataupun tempat yang nama tempat Taif ni tidak ada musim panas. Sepanjang tahun sejuk.
lebih-lebih lagi masuk musim sejuk, dia akan tambah sejuk lagi. Itu Taif yang mana Abdullah bin Abbas dia bahawa ni lepas daripada Nabi mati, khalifah mati ni, dia tak suka nak duduk di Mekah. Dia tak suka nak duduk di Mekah kerana dia takut Mekah Al-Mukarramah cemar. Duduk di Mekah, kita masuk jamai kecing ataupun buat qada hajat kita ni, takut bumi tanah Mekah ni jadi najis. Dia tak suka, pendapat dia peribadi dia lah, maka dia pindah pergi kepada Taif dan terakhir dengan dia wafat di Taif. Nabi SAW yang mana Abdullah bin Abbas cerita bahawa kuntu khalfan Nabi SAW. Satu hari aku duduk belakang Nabi SAW. Duduk belakang di sini, ulama rakyat kata boleh jadi kata Abdullah bin Abbas naik kuda bersama dengan Nabi SAW, naik hema ataupun naik unta bersama dengan Nabi, dan juga duduk belakang Nabi duduk depan. Boleh jadi juga Abdullah bin Abbas naik kuda lain ataupun naik unta yang lain, Nabi naik unta lain, tetapi Abdullah bin Abbas ni duduk belakang Nabi SAW. Ala kulli hal boleh ditafsirkan oleh ulama kata aku duduk belakang Nabi SAW satu kali. Kerana duduk belakang Nabi ni banyak juga sahabat-sahabat yang lain pun ada yang biasa duduk belakang Nabi, naik kuda bersama dengan Nabi ataupun unta bersama Nabi, dan juga duduk belakang Nabi. Seperti Muaz bin Jabal biasa juga naik unta bersama dengan Nabi SAW. Nabi SAW kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Hei budak, ya ghulam ni, hei budak kecil, dek no kalau bahasa Sia. Hei kanak-kanak, hei adik, panggil macam tu. Tunjuk bahawa ya ghulam, kalimah ghulam, tunjuk. Orang panggil tu lemah lembut Nabi kepada budak-budak kecil-kecil. Nabi sangat hormat kepada budak. Nabi hormat peringkat mula daripada budak sama dengan sahabat dia ataupun orang-orang tua Nabi SAW. Dia sangat hormat, sangat lemah lembut dengan mereka. Nabi SAW yang kata, inni u'allimuka kalimat. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan hajar kepadamu akan beberapa perkataan, akan beberapa kalimah. Aku akan hajar kepadamu, hai Abdullah bin Abbas. Nabi hajar apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah dan juga Allah Ta'ala akan jagamu. Jagalah Allah, nescaya Allah Ta'ala akan jagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah dan juga nescaya kamu akan jumpa bahawa Allah Ta'ala ni duduk depan. Allah Ta'ala akan tolongmu. Apa maksud di sini? Ihfazillah. Ulama mari rakyat kata ihfazillah di sini adalah kita jaga Allah. Bagaimana kita jaga Allah? Kita jaga Allah iaitu kita turut perintah Allah Ta'ala. Kita setik kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh gapo kita buat. Allah Ta'ala larang kita gapo, kita jauhi daripada perkara itu. Itu adalah kita ihfazillah. Jaga kita, jaga kita akan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala ayat dalam Quran belah mana? In tansurullaha yansurkum. Kalaulah kamu tolong Allah Ta'ala, tolong agama Allah Ta'ala, sebar agama Allah Ta'ala, dakwah agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong kamu juga. Ihfazillah. Jaga Allah Ta'ala. Jaga iman kita kepada Allah Ta'ala. Kita kena jaga. Buat balas mana? Iman kita kuat sama. Tambah sama iman kita kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ihfazillah juga. Dan juga jaga segala perintah Allah Ta'ala seperti solat, sembahyang. Kita jaga perintah ini kerana Allah Ta'ala yang kata wa aqimus solah. Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh sembahyang ni. Maka kita ihfazillah, jaga Allah Ta'ala dengan jaga perintah Allah Ta'ala, iaitu turut kita jaga solat. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Allah Ta'ala suruh kita jaga sembahyang. Dan juga Nabi SAW ayat kata man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahu al-jannah. Hadis riwayat As-Sunan At-Tirmizi dan juga Abu Dawud dan juga orang-orang lain lagi. Tirmizi dalam sunan dia, dan juga Abu Dawud dan juga orang lain lagi riwayat hadis ni. Nabi SAW yang kata siapa yang dia jaga sembahyang, sesungguhnya Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala bagi dia ni janji bahawa Allah Ta'ala akan bawa dia ni masuk syurga dengan sebab dia sentiasa jaga solat dia, jaga sungguh solat dia. Dengar suara azan, mula mi'as sembahyang dan juga segera pergi kepada masjid. Jaga jemaah, jaga solat betul masa hingga tak keluar masa.
as-salatu ala waqtiha ataupun fi waqtiha. Jaga solat sungguh. Dan juga jaga wuduk. Perintah Allah Ta'ala wuduk juga. Wuduk. Kerana wuduk kita semuanya kita mengata waqt taharah, cuci kita. Seperti wuduk ini Allah Ta'ala suruh. Kerana Nabi SAW yang kata la yuhafazu 'ala al-wudu illa mu'min. Tidak ada orang mana pun yang dia suka jaga wuduk. Ada asmaya semua. Habis asmaya, mi asmaya. Habis asmaya, mi asmaya. Jaga asmaya, segera mi asmaya. Jaga sungguh asmaya. Dalam hidup dia sehari ni tak ada masa mana yang dia tidak ada asmaya. Nabi SAW kata la yuhafazu 'ala al-wudu illa mu'min. Tidak ada orang mana pun yang dia suka jaga wuduk, jaga asmaya dia, melainkan dia adalah orang yang beriman. Orang beriman sungguh yang dia suka jaga wuduk. Orang yang beriman sungguh juga. Dan juga segala perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh kita jaga. Sama ada tubuh badan kita jaga. Jangan makan benda-benda yang haram. Allah Ta'ala suruh kita jaga perut kita, badan kita, sama ada kepala kita. Tak jauh benda-benda yang kepala kita, tubuh kita, jasad kita rusak. Kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi SAW kata la darara wa la dirar. Jangan buat benda yang mudarat kepada tubuh kita sendiri dan juga mudarat kepada orang-orang yang duduk tepi kita. Nabi larang sungguh. Ini perintah Allah Ta'ala. Perintah Nabi SAW yang kata ihfazillah, jaga Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan jagamu. Kita akan dengar bagaimana apabila kita jaga Allah Ta'ala, jaga perintah Allah Ta'ala, turut perintah Allah Ta'ala, turut orang kata jauh daripada larangan Allah Ta'ala, gapo Allah Ta'ala nak kepada kita. Allah Ta'ala nak akan jaga kita pada mana? Kerana al-Islam adalah agama yang hajar kita bahawa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita nak dapat pun seperti mana kita buat juga. Kita buat balas mana, kita akan dapat balas tu juga. Di antara gapo lagi, Nabi SAW dan juga Allah Ta'ala royak banyak tempat dalam Al-Quran suruh kita jaga lidah kita. Jaga lidah kita dan juga jaga kemaluan kita. Allah Ta'ala royak banyak. So guna lidah kita dengan baik. Wa qulu lin-nasi husna. Kecek dengan manusia dan kecek baik. Kecek baik, kecek molek, kecek elok. Yang kecek kasar-kasar dengan manusia, dengan kita, dengan orang yang kita duk gaul dengan mereka. Kerana dengan sebab apa? Tidak ada tujuan, tidak ada sebab kita nak kecek huduh-huduh dengan orang. Tidak ada sebab kita nak kecek huduh, nak pergi maki orang, kata kepada orang. Lebih-lebih lagi orang itu adalah orang Islam. Lebih-lebih lagi orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sebab kita nak kecek huduh dengan mereka. Kerana Allah Ta'ala kata waqulu linnasi husna. So kecek dengan manusia. Tak kira manusia itu orang yang beriman, orang Islam ataupun orang yang bukan orang Islam. Ini perintah Allah Ta'ala suruh kita kecek. Sehingga orang yang paling jahat sekali dalam dunia ini iaitu Fir'aun, Allah Ta'ala suruh kecek baik. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Lagi cari Fir'aun. Kerana Fir'aun ni tagha, takabur dia. Kata ana rabbukum ala, akulah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun kata, yang dakwa dia jadi Tuhan ni, Allah Ta'ala suruh Harun dan juga Musa pergi cari orang yang paling jahat sekali, paling takabur sekali dalam dunia ini. Faqula lahu qawlan layyina. Kecek dengan kalimah yang layyin, yang lemah lembut. Kerana mudah-mudahan dia akan sedar. Itu istilah hajar. Jaga lidah kita baik-baik. Jaga kemaluan kita. Kerana kebanyakan yang mana sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, gapo benar ataupun sebab yang memasukkan orang dalam neraka banyak sekali? Nabi jawab kata al-lisan wal farju. Lidah inilah dan juga kemaluan. Kemaluan inilah. Kerana Nabi SAW riwayat dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan juga hadis ini walaupun Imam Hakim, sanad Imam Hakim dan juga Ahmad adalah sanad yang dhaif, tetapi ada hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari yang mana Nabi SAW kata man hafidha baina lahyaihi wa baina rijlaihi dakhala al-jannah. Allahu Akbar. Nabi SAW kata man hafidha ma baina lahyaihi. Sesiapa yang dia jaga benar yang duduk di antara lahyaihi, dua janggut dia, iaitu janggut kita dan juga misah kita, panggil janggut juga.
Misal kita, benda yang duduk di antara misal kita, bulu-bulu kita, misal kita ni, dan juga janggut kita ni, janggut yang berada di bawah kita ni, benda yang duduk di antara ni apa? Mulut kita, lidah kita. Wama baina rijlai, dan juga benda yang duduk di antara dua kaki kita. Dakhalal jannah, Nabi kata dia akan masuk syurga. Dia jaga lidah dan juga dia jaga kemaluan dia. Abu Idris Al-Khawlani, seorang tokoh ulama salaf dulu, dia kata awwalu ma wassallahu bihi Adam hina ihbatihi inda ihbatihi. Semasa Abu Idris Al-Khawlani dia kata semasa Allah Taala hamak Nabi Adam alaihi salam pergi kepada bumi ini, pergi turun kepada bumi ini ni, benar yang Allah Taala wasiat yang paling pertama kali iaitu lidah dia, iaitu hifdzu farjihi, suruh jaga kemaluan dia. Dan juga Allah Ta'ala ayat belah mana, la tada'hu illa fi halal, jangan letak kemaluanmu ini melainkan pada tempat yang halal. Seperti mana Ibn Rajab sebut cerita ini di dalam perkataan ini dalam kitab dia Jami' al-Ulumul Hikam. Benar yang kita kena jaga baik-baik. Kerana dua-dua benar ini lah, lidah kita benar yang tidak ada tulis, mudah kita nak gerak. Lisan, kecek kau tu, kecek kau ni, nak maki kau ya tu, nak ngupak kau ya ni, lidah inilah mudah kita nak gerak, dan juga mudah kita buat kesalahan kepada Allah SWT. Ya Allah, waliyadzubillahi min dzalik. Itu banyak lagi di antara benda yang Allah Taala suruh kita jaga. Termasuk juga dalam perintah Nabi ini, ihfazillaha yahfazka. Yahfazka, Allah Taala akan jagamu. Balah mana Allah Taala akan jagamu? Terbagi kepada dua. Allah Ta'ala akan jaga kita, pengraksa kita, benda yang sakut dengan dunia kita. Dalam dunia ini Allah Ta'ala akan jaga kita. Kita jaga perintah Allah Ta'ala dan juga jauh daripada larangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan jaga kita dengan sebab kita turut perintah Allah Ta'ala, dengan sebab kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan tolong. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia tak akan jumpa jalan yang tidak boleh keluar bagi dia dalam dunia ini. Allah Ta'ala akan jaga dia. Dia jaga perintah Allah Ta'ala, turut perintah Allah Ta'ala. Dunia ini Allah Ta'ala akan jaga harta dia, jaga anak dia, jaga rumah tangga dia, jaga segala benda yang sakut dunia ini. Allah Ta'ala akan jaga dia. Allah Ta'ala akan jaga dia. Dengan sebab inilah sahabat-sahabat yang dulu, seperti Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in yang mati pada tahun 94 Hijrah, dia kata satu kali kepada anak dia, dia kata kepada anak dia, ya bunai, inni la azidanna fi salati min ajlik, sesungguhnya aku akan tambah salat aku ni untukmu, anakku. Aku akan nak tambah semaya banyak, maya sunat banyak, fardu sama telah dah. Jaga 5 waktu, sunat maya banyak, tahajud, sunat muakkadah sebelum solat fardu, selepas solat fardu. Dan juga solat-solat yang lain, witir dan juga duha. Sa'id bin Musayyib jawab kata balana, la azidanna fi salati min ajli. Kerana anak. Wa ibadat banyak ni kerana anak. Kerana apa? Raja'a an uhfadha fika. Mudah-mudahan dengan sebab aku buat amalan inilah. Mudah-mudahan dengan sebab aku buat amalan banyak, semaya banyak ini, insya-Allah selepas daripada aku mati, bapa mati, ayah mati, abi mati, Allah Ta'ala akan jagamu. Allahu Akbar. Kerana ihfazillah, orang yang jaga Allah Ta'ala, Tuhan suruh apa dia buat sungguh, ibadat mana yang Tuhan suruh dia jaga sungguh, Allah Ta'ala akan jaga dia. Seperti mana ayat Quran kata, wa kana abuhuma salihah. Anak jadi anak yang soleh ini selepas daripada mak dia mati, dengan sebab pak dia dulu ni dan juga mak dia adalah orang yang soleh. Orang yang soleh iaitu orang yang jaga kepada Allah Ta'ala sebenar. Ihfazillah sungguh. Semasa dia duduk dalam dunia ini, belum pak mak dia mati ni, pak mak dia ni, ihfazillah sungguh. Jaga syariat Allah, jaga hukum Allah, turut perintah Allah Ta'ala, dan juga jauh daripada larangan Allah Ta'ala. Dengan sebab dia inilah
Duk biasa ni jaga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga dunia dia iaitu jaga anak dia. Di antara dunia dia iaitu anak dia. Sa'id ibn Musayyib, tamuh ibadat dia demi untuk Allah Ta'ala akan jaga anak dia selepas dia mati. Allahu Akbar. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dan juga kita apabila kita jaga semasa kita budak, semasa kita kecil, muda-muda ni, belum kita nak sampai waktu tua, kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk dalam agama, duduk dalam lorong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenar. Pada masa depan, masa kita tua, Allah Ta'ala akan yahfazuka, akan jagamu juga. Ramai di kalangan ulama yang dulu, masa dia ni, umur dia 100 tahun lebih dah. Tetapi Allah Ta'ala mata dia ni sangat cergah, tubuh dia sangat cergah, sangat kengren, sangat kuat. Kerana dia kata bala mana hadhihi jawarihi hafiznaha fillah. Ini adalah tubuh badan aku dulu ni, aku hafizna, aku jaga tubuh badan aku, seluruh tubuh badan aku masa aku kecil dulu, fis saghri, dulu fillah, kerana Allah Subhanahu Taala. Dengan sebab ini Allah Taala kata fahafizah Allahu alaina fil kibr. Dengan sebab itu semenjak budak dulu kami jaga jasad tubuh kami ini kerana Allah Taala, maka sampai waktu tua sekarang ini hafizah Allah Taala jaga juga. Jaga juga, tak sewi benda-benda yang tubuh badan aku ni rosak, kerana aku jaga tubuh dia. Semasa muda dia dulu aku suka beribadat kepada Ta'ala. Tak luput ibadat. Semasa muda dia, jadi dia wacun dulu tu, tak luput daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Guna mata, turut perintah Allah Ta'ala. Guna tangan dia, turut perintah Allah Ta'ala. Guna kaki dia dan juga tubuh badan dia ni demi untuk beribadat ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dengan sebab itulah semasa dia tua, Allah Ta'ala dia ni gagah lagi. Mata gagah untuk nak membaca Al-Quran. Kaki gagah untuk nak jalan lagi masjid. Gapo lagi banyak yang Allah Ta'ala kepada dia. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang Allah Ta'ala akan yahfazka. Allah Ta'ala akan jagamu. Allah Ta'ala akan jagamu. Kerana ulama kata manittaqillaha faqad hafidha nafsah wa man dayya'a taqwahu faqad dayya'a nafsahu wallahu ghaniyyu anhu. Ulama kata balah mana sesiapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya takwa dia itu kepada Allah adalah dia telah jaga tubuh diri dia. การตักวาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แท้จริงเขากำลังรักษาชีวิตร่างกายของเขา wa man dayya'a taqwahu, siapa yang dia kena takwa dia semasa dia hidup dalam dunia ini, sama ada muda baik, dia tak bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, dia tidak bertakwa seolah-olah dia telah mengkhianat tubuh dia, membinasa tubuh dia. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala wallahul ghaniyyu anhu, dia tak bertakwa kepada Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala tak susah. Allah Ta'ala ghaniyun, sangat kaya. Walaupun dia kufur kepada Allah Ta'ala, walaupun dalam dunia ini orang yang kufur kepada Allah Ta'ala sangat banyak daripada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala pun, wallahul ghani, Allah Ta'ala tak sia-cai. Allah Ta'ala mai care, kerana Allah Ta'ala ghani, sangat kaya. Siapa yang beriman kepada aku akan selamat dia masuk syurga. Siapa yang dia kafir kepada aku, tidak beriman kepada aku dalam akhirat, nanti akan jumpa kepada aku pada hari kiamat nanti, dan juga akan masuk neraka. Wal-iyadhu billahi min dhalik. Dan juga itu dunia. Itu dunia yang mana Allah Ta'ala akan jaga kita. Dan juga yang paling kita nak sekali, Allah Ta'ala akan jaga kita mengenai dengan agama kita. Ihfazillah, jagalah Allah, turutlah perintah Allah, turutlah hukum hakam Allah Ta'ala royak dalam Quran dan juga melalui sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala akan yahfazka, iaitu jaga agamamu. Kita dah royak dah tadi, kalaulah kita juruh, anak kita akan juruh. Kita juruh hari ni, keluarga kita akan juruh. Wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma salihah. Itulah yang Allah Ta'ala akan jaga kita. Dan juga
Nabi SAW ayat lagi kata, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang yang turut perintah Allah Ta'ala kerana dia takut sungguh kepada Allah Ta'ala. Orang yang tinggal larangan Allah Ta'ala kerana dia takut sungguh kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bersama dia. Gi mana, jumpa susah mana, duit tak ada, kereta mampu, anak lebih balas mana, dia akan jumpa Allah Ta'ala ni, akan nak tolong dia. Dia sahaja berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong dia. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Taala akan bersama dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang suka buat baik. Orang yang suka baik, Allah Taala akan bersama. Tak akan susah dia. Orang yang jaga hak Allah Taala yang dia kena jaga sungguh tu, dia tak akan jumpa dengan kesusahan dalam hidup dia. Kerana dia akan orang mengata segah hati. Orang yang duduk dengan Tuhan, keyakinan dia 100% kepada Tuhan, tawakal dia kepada Tuhan 100%, orang ni dia tak, orang panggil tak kanggun sangat, tak sakit kepala dalam dunia ini. Duit tak ada, duit dalam beg kurang pun ingat kepada Allah Ta'ala, syubuk ayat Allah Ta'ala. Duit banyak pun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita nak daripada hadis Nabi SAW. Sesiapa yang dia bertakwa kepada Allah, may yattaqillaha yakun ma'ah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Taala akan bersama dengan dia. Allah Taala tak zalim sampai bila-bila. Orang yang bertakwa takut kepada dia, Allah Taala akan bersama dia. Tak boleh jadi kata dia orang yang takut kepada Allah Taala, beriman kepada Allah Taala, tetapi Allah Taala tidak bersama dia. Tak. Allah Ta'ala sangat adil. Wa man yakunillah ma'ahu fama'ahu al-mi'ah allati la tughlab. Dan juga ingatlah, sesiapa yang Allah Ta'ala duduk sama dia, dan juga akan bersama dia, tentera Allah Ta'ala al-mi'ah 100 yang bersama dengan dia, yang dia pun tak akan kalah. Dia tak akan kalah dengan dunia. Duduk dalam dunia tak akan kalah. Walaupun di sisi manusia dia kata, ya ni susah, duit tak ada, jeng beng gerak. Tetapi kalaulah dia 100% dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dan juga yakin, sangat yakin beriman kepada Allah Ta'ala, dia tak akan kalah. Dia tak akan banggerak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi yang Nabi SAW kata? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu mintalah kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Tuhan kamu dalam Quran, kata bagaimana? Ud'uni, minta doaku, minta kepada aku, astajib lakum, aku akan terima. Allah Ta'ala ni, apabila kita minta Allah Ta'ala akan beri. Tak serupa manusia. Manusia ni cuba kita pergi minta 5 kok kepada ibu kita, ataupun bapa kita. Minta 5 kok, beri lagi. Minta 20 kok, kadang-kadang beri lagi. Cuba minta 10,000, bapa kita akan marah. Nak buat gapo 10,000, akan marah kepada anak. Tetapi ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sangat kasih kepada hamba dia itu. Ingatlah hamba seorang mana yang dia banyak suka berminta kepada Allah Ta'ala, hamba seorang itu Allah Ta'ala sangat cinta, sangat kasih kepada dia. Seperti mana satu syair Arab kata, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan pergi minta kepada anak Adam. Jangan pergi minta kita ada hajah gapo, yang pergi minta kepada anak Adam. Minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada pintu yang mana pintu itu tak akan tertutup. Patuti mai miwan pin, iaitu pintu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yaghdab, Allah Ta'ala marah in tarakta su'aluhu, kalaulah kamu tinggal minta, tak minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala marah kepada orang itu, orang yang tidak suka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bunayya Adam, anak Adam ni, manusia ni, kalau kita minta yaghdab, kita minta banyak, ia kau marah. Allah Ta'ala tak. Kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kasih kepada kita.
Dan juga apabila kita semakin mana kita malah minta kepada Allah Ta'ala, semakin itulah Allah Ta'ala sangat benci, sangat murka kepada kita, sangat kriu kepada kita. Wal'iyadzubillahi min dhalik. Kita sudah baca semua dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah SWT yang kita beribadat dan juga minta tolong. Tetapi kita apabila minta doa, kita malah kita lupa kadang-kadang ad-du'a. Ad-du'a ibadah. Doa kita ni adalah senjata bagi orang yang beriman. Awud bagi orang yang beriman. Kadang-kadang kita lupa. Kita lupa kata awud ni sangat hebat sekali. Positif dia. Kita hanya akid hanya kepada Allah Ta'ala minta, tetapi pun tak berapa dia ni, astajib lakum, Allah Ta'ala janji dalam Quran, Allah Ta'ala akan terima doa-doa kita. Apa lagi yang Nabi SAW mengajak kata, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kita minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Ta'ala. Seperti yang kita ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ingatlah, Nabi kata, ingatlah bahawa kalaulah umat seluruh dunia yang berada dalam dunia ini, mereka himpun untuk nak satu manfaat, satu kebaikan, satu kebajikan kepadamu, mung tak akan nak dapat benda itu, melainkan benda itu telah dicatat ataupun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalaulah seluruh dunia ini, umat ini himpun untuk nak satu kemudaratan kepadamu, mereka tak kuasa nak juga, melainkan benda itu telah dicatat oleh Allah SWT. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, kalam tu dah akak naik dah. Dan juga jaffatis suhuf, benda yang ditulis tu dah kering dah. Iaitu qada-qada kita. Qada-qada kita ni dah tulis dah. Kerana Allah SWT catat kita ni, kita dah ngaji pada hadis dulu tu, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyin aw sa'in. Telah catat kita dah semasa kita duduk dalam rahim ibu kita. Hadis ini yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi, dia kata hadis hasan sahih. Dan juga satu lagi yang kita nak riwayat kata, Nabi SAW kata, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Allahu akbar. Semasa kita senang ni, kita usaha kenal Tuhan. Kita usaha kenal Tuhan. Dan juga apabila kita kena masa kita senang kita kenal Tuhan, masa susah Allah Ta'ala akan kenal kita juga. Kenal kita juga. Setengah ulama kata balah mana, uhibbu an amuta hatta a'rifa maulaya hatta istahyaitu minhu. Sebelum aku nak mati ni, aku suka nak kenal Tuhan aku dulu, kenal maula aku dulu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu, sebelum aku nak mati. Sehingga aku ni rasa malu. Malu daripada Allah Ta'ala untuk nak buat benda-benda yang tidak Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala tidak suka. Kita kena usaha kenal Allah Ta'ala masa kita senang. Ramai di kalangan kita ni, apabila Allah Ta'ala kesenangan kepada dia, sama ada di segi harta benda, sama ada di segi kesihatan tubuh badan dia ni, ramai di kalangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Taala. Kita lupa kepada Allah Subhanahu Taala. Kita setiap orang yang kita sekarang hari ni duk kerja usaha cari rezeki, cari duit untuk nak hidup kita senang. Kita bangun pagi, kita gaduh untuk nak cari rezeki, bahkan kita lupa orang yang rezeki kepada kita yang sebenarnya, itu Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang satu orang bangun waktu pagi, subuh bang dia lewat, zikir pun kurang berzikir kepada Ta'ala, Quran pun kurang baca Quran Allah Ta'ala. Lupa orang yang rezeki kepada Allah Ta'ala dengan sebab sibuk untuk nak cari rezeki, yang orang rezeki duk dia ni, dia lupa. Allahu Akbar. Maka masa kita senang, kita usaha ingat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan masa yang kita susah, masa yang kita akan susah masa depan tu, Allah Ta'ala akan kenal kita, akan tolong kita. Kerana Allah Ta'ala ni adil. Al-jaza'u min jinsil amal. Kebalasan akan sama dengan dia buat. Kalaulah masa dia senang, dia lupa Allah Ta'ala, masa dia susah, Allah Ta'ala akan lupa dia juga. Kalaulah masa dia senang, harta banyak, rumah besar, kereta puluh-puluh
dia ingat Allah Ta'ala, dia guna amalan, guna harta dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masa dia susah, masa depan Allah Ta'ala akan tolong juga. Janjian daripada Nabi SAW, Nabi ayat kata, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifuka fi syiddah. Nabi Nuh AS contoh kepada kita. Nabi Nuh AS, Nabi Nuh AS ni dia orang yang sangat, orang panggil kata apa, kena beriman kepada Allah Ta'ala, ingat semua kepada Allah Ta'ala semasa dia ni, semasa dia berlaku headkan atau dia ni kena telah di ikan yang duduk di laut tu. Allah Ta'ala ayat dalam Quran balah mana, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah dia ni, Allah Ta'ala ayat kata kalaulah sebelum berlaku headkan bersening ni, Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam bukan hamba Allah Ta'ala yang suka bertasbih, ingat kepada Allah Ta'ala masa dia senyap dulu, nescaya masa dia duduk dalam perut, duduk dalam perut ikan tu, nescaya Allah Ta'ala tak akan tolong dia. Tetapi dengan sebab dia masa dia senyap dulu, dia duduk dengan Allah Ta'ala, semasa dia susah, dia minta pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk keluar dia daripada perut ikan itu, Allah Ta'ala keluar itu. Kalaulah dia tidak ingat kepada Allah Ta'ala masa dulu tu, Allah Ta'ala kata akan dia duduk dalam perut ikan tu ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kiamat, hari bangkit. Sama juga Firaun. Firaun yang semasa dia senang tu, dia takabur, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi apabila masa dia susah, masa dia nak gelar dengan air laut yang buka oleh kayu ataupun tukak Nabi Musa alaihi salam tu, dia khabar atau dia akan mati, air laut dua belah akan nak menggelamkan dia tu, dia khabar, dia ingat, dia kata bala mana, al-an amantu, sekarang aku beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi Allah Ta'ala tak ui dia, Allah Ta'ala tak ui pertolongan kepada dia, Allah Ta'ala tak terima iman dia, kerana masa dia dulu dia sangat kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Bagaimana masa dia susah ni Allah Ta'ala tolong dia. Al-ana wa qad asaita wa kunta minal mufsidin. Sekarang mu nak beriman kepada Allah Ta'ala, bahkan dulu mu ni asai, derhaka kepada aku, mu jadi orang yang mufsid di dalam dunia ini. Aku nak wimung, nak terima beriman mung, nak wimung ni iman sungguh kepada aku, tak boleh jadi, kerana masa mu senang dulu ni mu lupa, mu kufur kepada aku. Bagaimana masa mu susah Allah Ta'ala nak tolong mu. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dan juga Nabi ayat lagi kata wa'lam anna nasra ma'as sabra. Menengah kita kuam macam nak kita nak benar ni, dengan sebab kita sabar. Kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama dengan orang sabar. Dan juga Nabi ayat lagi kata wa annal faraja ma'al karb. Sesungguhnya kuamsuk gembira kita dalam hidup kita ni, dengan dia akan datang bersama dengan upasan, kesusahan. Al-karb, kesusahan. Datang kesusahan ni kita kena sabar, kita kena duduk dengan dia, sari jalan, kita akan keluar dan juga jadi orang yang sangat gembira sekali. Dan juga Nabi ayat lagi wa anna ma'al usri yusra. Bersama dengan kepayahan itu akan datang kesenangan. Maka kita ingatlah pesanan ini, wasiat ini yang Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Abbas semasa dia budak lagi. Tetapi Abdullah bin Abbas ngapa? Kerana budak yang ngapa satu sebenar ni, ulama katakan nakhshi fil hajar, seperti kita kat salat atas batu. Budak yang ngapa semasa budak, ngapa Quran, ngapa hadis, ingat dia ni supaya kat salat akan lekat lama-lama. Tak sama dengan orang tua. Ngapa masa tua ni orang panggil kata kal kitab fil ma, seperti kita tulis atas air, tulis bala mana oleh air. Tak boleh jadi. Ulama kata budak yang ngapa masa budak dia akan ingat.
Dengan sebab ini Abdullah bin Abbas ngapa usia hadis ini daripada Nabi, dan ingat kuat dia hadis yang panjang ini sampai kepada kita sekarang 1430 mulai hijrah, dapat kita nak mempelajari dan juga menghafalkan hadis ini. Maka kita jazahullahu anna khaira wa anil muslimin khairal jaza. Maka cukup sekadar inilah kita pada hari ini, hadis nombor 19. InsyaAllah kita kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi pada minggu depan hadis yang ke-20. Maka kita insyaAllah kalau kita ada rezeki minggu depan sebelum bulan Ramadan kita habis hadis 20, dan juga boleh jadi kita akan jumpa sekali lagi selepas bulan Ramadan Mubarak insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.